Okey, kita akan sambung nombor 3 lah ya. Just tengok jap. Apa orang Okey, kita akan sambung nombor 3 lah ya. So untuk nombor 3 ni kalau kita tengok ya, ada yang nak masuk. Okey, untuk nombor 3 macam minggu lepas, bukan minggu lepas lah, kelas yang lepas ya, saya dah terangkan kepada kamu daripada electronic configuration, okay, kita kita boleh tahu dia punya kedudukan dia dalam periodic table, dan juga kita akan tahu dia punya period, group dan juga dia punya block lah ya. Okay, kalau kita tengok di sini, ini adalah untuk blok S lah, elemen yang ada di sini lah, dua ni, ni yang ni kan, ini blok S. Okay, ini elemen blok P, dan ini adalah elemen blok D lah ya, ni elemen blok D ya. Okay, tak ada yang masuk dah ya. Okay, so kalau kita tengok, okay, ada yang masuk ni. Okay, ya, saya ambil jap. Jangan terkeluar sudah ya. Alright, so ini adalah elemen blok S. Okay, yang berada di sini ni adalah elemen blok D lah ya. Okay, elemen blok D. Okay, dan kat hujung sini, benda ni. Okay, ni adalah elemen blok P lah di sini. Ya, ni. Ya, sini lah elemen blok P. Okay, tengah-tengah ni adalah elemen blok D lah. Ya. Okay, kalau daripada electronic configuration, ataupun kalau kita tahu dia punya bilangan elektron, contohnya katalah kita ada elemen X ni, dia ada 7 katalah. Okay, katalah dia ada elemen X, dia ada 7 valence elektron. Bila kita susun dia punya electronic configuration, ada yang masuk. Okay, electronic configuration dia mula kita akan susun dia dekat 1s lah. 1s ni ada 2 elektron ya. Kenapa 1s ada 2 elektron? Ya, sebab dia ada satu tapak je lah ya. Dia ada satu tapak je. Bila saya susun, dia susun macam tu. Okey. Lepas tu, selepas kita susun dekat 1s, dan kita akan susun dia dekat 2s lah ya. Dan kita akan susun dia dekat 2s. Okey. 2s ada 2 elektron juga boleh isi. Sebab 2s ni ada satu tapak juga. Okey. Macam tu lah ya. Okey, seterusnya yang ni baru kita ada 4 elektron kita susun. Jadi kita kena susun lagi seterusnya dekat orbital P. Okey. Dekat orbital P, okey, orbital P kalau kita tengok, ni orbital P. Orbital P ni ada 3 tapak lah. Orbital 2P lah ya. Dia ada 3 tapak. Jadi kita nak susun elektron, kita kena susun satu ikut Hans rule lah ya. Jadi dekat 2P, ni tak adalah ya. Dekat 2P ni ada sebanyak 3 elektron. Sebab dia ada 7 je. Sini dah ada 2, 4. Dekat 2P ada berapa elektron? Ada 3 elektron lah. Ada 3 elektron. Yang ini superscript ni menunjukkan bilangan of the electron lah. Okay. So ini kita dah belajar masa chapter 5. Ya. So sepatutnya daripada sini ya, bila kita masuk dalam chapter 6 ya,
kita kena tahu bahawa di manakah kedudukan elemen ini. Elemen ini kedudukan dia, cuba tengok dia punya valence electron. Asal dia masuk. Okay. So, kalau kita tengok di sini, valence electron dia adalah pada petala yang paling besar dalam susunan elektron tersebut lah. Ya. So, contohnya kalau untuk X ini, petala yang paling besar adalah pada N sama dengan 2. Maksudnya dia punya principal quantum number yang terbesar dia adalah 2. Maksudnya dia berada di barisan yang kedua ni. Dia berada di barisan sini. Dia berada di barisan sinilah, sini. Sinilah barisan yang kedua ni. Barisan sini. Ini. Barisan yang kedua. Sebab apa barisan yang kedua? Sebab dia punya principal quantum number dia adalah 2 lah. Ya. Okey. Seterusnya dekat dalam kotak ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni. Di manakah kedudukan X? Tengok dia punya valence electron. Valence electron dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya dia berada dalam grup 13. Ni grup 1, grup 2. Yang ni grup 13, group 14, 15, 16, 17 and 18 lah. Ya. Disebabkan dia ada 1, 2, 3, 4, 5 valence electron, maka kedudukan X tu dia berada di sinilah. So kalau kita tengok X itu, ya, X itu ini revision lah ya, sebagai revision. Okey, X itu kedudukannya adalah pada period 2, refer kat sini, period 2. Okey. Ada berapa valence electron? Valence electron ada 5, iaitu pada orbital S dengan orbital P. Dia ada kat sinilah. Dia ada sebanyak 15 elektron. Dia ada 5 valence electron. Maksudnya dia group 15. Macam tu, ya. Okey. Kalau dia berada di sini, katalah ini Y. Y itu maksudnya sekarang valence electron dia adalah, padam saya. Maksudnya valence electron dia adalah berada pada, valence electron dia berada pada, 3s dengan 3p. 3s dengan 3p. Okey. Berapa banyak valence electron dia? Ada sebanyak 7. Sebab dia berada dalam grup 17. Grup 17, dia ada 7 valence electron. Maksudnya ada 2 dekat S, ada 5 dekat P. Jadi 2 tambah 5, 7. Maksudnya dia group 17 lah. Macam tu. Okey. Jadi sekarang kalau kita tengok, kalaulah kita tahu bahawa Y ni kedudukan dia di sini. Okey. Maksudnya ini adalah electronic configuration untuk valence electron. Susunan elektron untuk valence electrons. Ya, untuk valence electron dia. Valence electron. Ya. Jadi kalau kita tengok di sini, apakah susunan elektron dia? Electronic configuration dia. Kamu boleh penuhkan dekat dalam ni lah. Okey, sebelum 3s kita kena isi elektron dekat 2p. 2p ni kena penuh lah. Sebelum 2p masuk pada 2s, penuh juga elektron dia. Sebelum masuk 2s masuk dekat 1s2. Jadi Y itu electronic configuration dia adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Ini revision lah. Tempat revision ya. Alright, seterusnya. Mari kita lihat. Okey, kalau elemen tu dekat sini. Elemen tu berada dekat sini. Katalah saya letak sini. Saya ada A lah. Ya, A. Okey. Sekarang A ni dia group 2. Okey, maksudnya dia group 2 tapi period 3. Period 3. 1, 2, 3.
Maksudnya elektron valence dia berada pada 3s2. Elektron valence dia pada 3s2. Okay. Kenapa 3s kenapa 3s2? Kenapa 3? Kenapa 3? Sebab dia berada pada period 3. Kenapa ada 2 elektron pada valence elektron? Valence elektron dia ada 2 lah, ya. Ada 2 valence elektron dekat S je. Okey, maksudnya sekarang ini adalah configuration untuk valence elektron. Okey, configuration untuk valence elektron lah. Valence elektron dia ada 2 je. Okey, jadi sekarang kalau kamu nak tahu apakah susunan elektron or electronic configuration bagi A, kita masukkanlah elektron di bahagian dalam dia. Okey, sebelum kita isi 3s, kita akan isi 2p. 2p ni penuh lah, ya. Okey, sebelum 2p kita masukkan dengan 2s. Sebelum masuk 2s, kita masuk 1s2. Jadi electronic configuration untuk A adalah ini. Boleh tak ni? Kamu kena tahu kalau diberikan electronic configuration, ini electronic configuration, kena tahu di manakah kedudukan dia dalam periodic table, ataupun kalau diberikan bilangan elektron kena tahu di manakah kedudukan dia di dalam periodic table. Kalau diberikan kedudukan dalam periodic table, kena tahu dia punya electronic configuration. Maksudnya position in periodic table dengan electronic configuration tu dia vice versa lah. Electronic configuration tu dia macam boleh berpatah balik lah. Tahu position dalam periodic table, kena tahu electronic configuration. Or if you know the electronic configuration, then you have to know where the position of the atom in the periodic table. Ya, macam tu lah, ya. Okey, jadi sekarang ini kita sampai sini saja. Yang ni tak elemen dekat sini dia tak melibatkan orbital D. So kalau elemen kat sini pula, kat sini ini adalah elemen yang melibatkan orbital D, ya. Contohnya kalau kita ada di elemen dekat sini, saya padam ya. Bagi faham ya, bagi tengok dengar betul. Okey, untuk elemen yang berada di sini, di kawasan sini lah, antara sini dengan sini, dia akan melibatkan orbital D. Contohnya kat sini, kalau katalah kita ada di sinilah elemen kat sini. Elemen ni, kalau sini 1, 2, ini group 3. 3A, okey, 4A, 5A, 6A, 7A, 7B ke? Okey, tak apa. Ni 8, 9, 10, 11, 12. So kalau dia katalah elemen dekat sini, dia melibatkan orbital D. Maksudnya sekarang dia berada pada period 4, dia punya elektron tu berada pada 4s dan 3d. Okey. So sekarang katalah kat sini dia group 7 lah kan, group 7. Group 7 maksudnya dia ada 2 dekat S dan 5 dekat D. Dia macam seolah-olah sama macam group yang ini tadi. Kan? Group 17. Tapi apa bezanya 17 dengan group 7? Group 17 dia berada pada 3s2, 3p5. Yang ini kalau ini adalah elemen dalam period dalam blok P. Blok P ni namanya blok P lah, blok P. Elemen yang kat sini sama namanya elemen blok D lah, ya. Maksudnya
elektron tu berada pada orbital D lah. Ya. Okey. Tapi kalau elemen dekat sini walaupun dia orbital, dia blok D, tapi D dia tu kurang satu dia punya nilai quantum number daripada dia punya period. Sini period 4 kan. Yang period 4 adalah pada 4S je. Kat sini D dia berada pada 3. Macam tu lah ya. Okey. Boleh ya? Dengar ya? Boleh faham ya? Okey, maksudnya sekarang kalau kita tengok di sini, katalah kita ada, ini adalah elemen B. Elemen B ni berada di sini kedudukan dia. So kalau dia berada di sini kedudukan dia, maksudnya valence elektron dia adalah pada 4S dan 3D. 4S ada 2, 3D ada 5. Ya. Okey, jadi apakah electronic configuration dia? Apakah elektronik ataupun susunan electronic configuration, susunan elektron dia? Configuration. Apakah electronic configuration? So kita kena buat balik lah, susun balik. Sebelum 4S kita letak dekat mana? Kita letak dekat 3P. 3P dia penuh. 3P6. Ni 3P6. Sebelum 3P masukkan dekat 3S. Penuh. Sebelum 3S masuk dekat 2P. Sebelum 2P masuk dekat 2S. Sebelum 2S masuk dekat 1S2. So maksudnya electronic configuration untuk B tu adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5. Faham tak ni? Elemen kat sini melibatkan orbital D. Boleh ke tak? Medium. Okey, kalau elemen kat sini? Medium. Yang ni melibatkan orbital 5S dan 4D. Macam tu. Panjang dah tu, tapi biasanya kita tak tanyalah sampai bawah ni. Kita akan tanya sampai elemen yang kat sini. Tapi kalau kamu nak tahu, boleh je saya tunjukkan. Saya tunjukkan satu lah ya. Okey, saya tunjukkan satu. Ya. Supaya dia jadi untuk kamu faham. Okey, katalah saya ada elemen dekat katalah saya ada elemen dekat sini lah. So elemen dekat sini, yang ni C. Elemen C lah ya. Okey, elemen C ni kalau kita tengok electronic configuration dia adalah dia period 5. Period 5. Maksudnya electron valence dia berada pada 5s2 4d. Yang ni 11 kan? So 4 2 9 lah. 9 ya. Okey, saya tak mau ambil kat sini lah sebab dia ada anomalous. Kejap ya. Saya tak mau ambil yang anomalous. Kejap ya. Saya ambil yang tak anomalous. Allahuakbar. Sebab yang anomalous ni biasanya kamu akan belajar nanti ya. Saya tak mau ambil yang anomalous. Okey, katalah saya ambil C kat sini. C kat sini lah ya. C, okey, jadi sekarang kalau kita tengok valence elektron dia di sini, dia period 5. Maksudnya valence elektron dia berada pada 5s dan 4d. 4d, okey, ni 12, group 12, 10. Macam itulah ya. Okey, kalau kita tengok di sini ya, kita tengok balik electronic configuration, mula-mula kita susun dekat 1s, 2S, 2P, lepas tu 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, wallah apa ni, okay, 5S, 5P, 5D, okay, mula kita susun sini, 1, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P. Sampai sinilah, sampai sini ya. Okey, maksudnya sekarang kalau kita tengok bila kita nak susunkan dia punya electron configuration, sebab bila dia makin ke bawah ni dia makin complicated dia punya electronic configuration. Okey, untuk elemen C ni, apakah electronic configuration dia? Kita tengok dulu dia punya valence elektron. Ini valence
elektron dia lah. Valence elektron dia. Valence elektron dia adalah 5s2 4d10. Okey, kalau kita tengok okey, 5s lepas tu 4d. Sebelum 5s 4p. Kita letak elektron dekat 4p. 4p6. Ni. Sebelum 5s 4p. Sebelum 4p adalah 3d. 3d10. Okey. Lepas tu sebelum itu adalah 4s2. Okey. Sebelum 4s2 nak letak elektron dekat 3p6. Ni saya patah balik lah. Lepas tu, lepas 3p, 3s. Sebelum 3s kita ada 2p6. Sebelum 2p kita ada 2s. Sebelum 2s kita ada 1s2. Ini adalah electronic configuration untuk C. Tahu dia punya electronic configuration, kita kena tahu di manakah kedudukan dia dalam periodic table. Boleh So, sekarang ini adalah electronic configuration dia. Ya. Di manakah kedudukan dia? Is here. Ya. Di sinilah kedudukan elemen C. Alright. So, ini kita buat revision lah yang macam kelas yang lepas lah. Ya. So, now kita cuba tengok soalan number 3 lah. Kita tak bincang lagi soalan number 3. Bincang dulu yang revision. Okay. Jadi sekarang kalau kita tengok, cuba tengok soalan 3A. 3A ni dia berada pada period 3. Okay, saya padam set ni. Apa ni? Cek. Padam. Okey, jadi sekarang kalau kita tengok. Okey. Dia elemen A. Elemen A, ya. Elemen A dia berada pada period 3. Group 16. Group 16. Di manakah kedudukan untuk elemen A tersebut? Ni saya padam dalam ni. Dia masuk ya, sekejap ya. Okay. Alright, jadi elemen A ni dia berada pada period 3. Group period 3. Ni period 1, period 2. Ni period 3 lah. Jadi sekarang dia berada pada period 3, group 16. Di sini kedudukan A. Di sini lah kedudukan A. Jadi kalau kita tengok. Okay. Kalau kita tengok electronic configuration untuk A adalah, okay, valence electronic configuration adalah pada, dia duduk di sinilah ya. Dia berada pada 3s2 3p4. Jadi kenapa sini saya letak 3? Sebab dia berada pada period 3. Kenapa saya letak pada S2 dan P4? Sebab 2 plus 4, okay, dia jadi 6. Tahu? Sebab kalau kita tengok valence elektron dia adalah 6.
Sebab dia berada pada group 16 lah. Ya. Okey, jadi sekarang kalau kita tengok untuk group 16, dia adalah berada pada blok P. Macam tu. Boleh ya? Okey, seterusnya cuba tengok untuk B. Untuk B, dia group 10. Group 10 ni berada pada elemen dalam transition. Dia berada di sini. Kalau sini 1, 2, sini 13. 14, 15, 16, 17, 18. Ini adalah elemen dalam blok P. Ini adalah elemen dalam blok S lah. Ya. Okey, jadi sekarang kalau kita tengok B ni kedudukan dia di mana? Kedudukan dia adalah di sinilah. Di 9, 10 kan? Dia di sini. Dia ada ni B. B lah ya. Okey. B tu duduknya. Okey. B tu duduknya period 4. Period 4 group 10. Dia berada di sinilah. Ni B berada di sini. Tahu dia berada di sinilah. Maksudnya sekarang kalau kita tengok valence electronic configuration dia, disebabkan dia adalah elemen dalam blok D, maka dia punya valence electron adalah pada 4s. Okey. Dan 3D. Jadi sekarang 4S dan 3D tu, okey, dia berada pada period 4. Dia berada pada period 4. Maksudnya sekarang dia punya electronic configuration untuk valence electron adalah pada 4S dan 3D. Dia group 10. Jadi dia ada sebanyak 10 valence electron. Iaitu 2 berada pada 4S, 8 pada 3D. Orbital 3D lah. Macam tu. Ya. Jadi kalau kita tengok, dia nak valence electronic configuration saja. Bukan dia nak valence electron configuration tau. Bukan dia nak electronic configuration. Dia nak untuk electron valence saja. So you have to write the valence sahajalah. Ni valence electronic configuration dia lah. Ya. Okay. Jadi B ni adalah elemen dalam blok D. Ya, blok D. Tak boleh D huruf besar. D huruf kecil. P pun huruf kecil. S pun huruf kecil. Tapi S dengan P tu tak nampak sangat huruf kecil ke huruf besar. Kamu tulis ke besar ke kecil ke, tak peduli. Tapi D ni you have to put huruf kecil. Tak boleh huruf besar lah. Ya. Okey, cuba tengok sekarang. C. Tengok C. C dia berada pada group 7. Kat sini C. C ada kat sini. Maksudnya sekarang dia berada pada period 4. Maksudnya valence electronic configuration dia ada pada 4S. Okey. Dan 3D. Berapa banyak valence electron dia ada 5 lah. Ada 7, sorry. 2 dekat S, 5 dekat D. Macam tu. Boleh ke? Okey ya. Seterusnya D. D ni group 15. Group 15 ni kat sini. Area sini. Kalau area sini group 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 13 sampai 18 mana duduknya elektron tu dekat blok P. Yang ni blok P, yang ni dua ni blok S, ya. Tengah-tengah ni adalah blok D lah, ya. Okey, jadi sekarang D ni dia berada pada period 3 group 15. Di manakah kedudukan dia? Di sini. Dia berada di sini. D berada di sinilah. Jadi electron configuration dia adalah pada pada 3S dan 3P. Berapa pada S? 2. Berapa pada P? 3. Kenapa 3 dekat P? Sebab 2 tambah 3 jadi 5. Dia adalah group 15. Group 15 ada 5 valence electron.
Bolehkah? Kalau E pula, Boleh. dia berada pada period 4 tapi group 17. Kat mana kedudukan dia? Kat bawah ni. Nampak tak? Dia berada pada period 4 tapi group 17. Di sinilah kedudukan elemen E lah. Ya. So, apakah valence electronic configuration dia? Iaitu berada pada 4s dan 4p. Sebab dia adalah elemen blok P mesti valence elektron dia S dan P. Kalau D kat sini, kat sini semuanya 4S dan 3D. Valence electronic configuration dia. Maksudnya elektron valence dia semuanya dekat daripada 3 sampai 12 ni pada 4S dan 3D. Macam gitu. Ya. Okey, jadi sekarang E ni dia berada pada period 4. Nampaklah ni dia berada pada period 4. Dia group 17. Maksudnya dia ada 7 valence elektron. Maksudnya ada 2 dekat S. Ada 5 dekat P. Macam gitu. Bolehkah? Okey, seterusnya F. F ni dia berada pada period 5. Period 5 tapi group 2. Group 2 kat mana kedudukan dia? Dekat sini. F. Di sini F. Ya. F kalau kita tengok dia berada pada period 5 group 2. Dia ada kat sini lah. Sorry silap. Apa mak ingat ni? Okey, F kat sini. Dekat sini. F tu duduknya dekat sini. Maksudnya sebab itulah elemen di sini kita namakan elemen blok S. Sebab elektron tu valence elektron valence dia terletak pada orbital S. Jadi sekarang dia punya electronic configuration electron valence electronic configuration. Maksudnya susunan elektron valence dia berada pada 5s2. Macam tu. Boleh ya? So ini kalau kamu nak menuliskan dia punya electronic configuration full, daripada sini kita boleh tahulah sebenarnya. Sebelum 5S kita masukkan apa? Kita masukkan dengan 4P. Yang tu kamu kena hafal dah daripada akhbar tu. Sebelum 5S masuk 4P. Kan? Okey, 4P penuh lah. Sebelum masuk 4P, masuk 4 bukan 4. Saya kena buat balik. Lupa. 1S, 2S, 2P. Saya lupa lah. 5S, sebelum 5S. 3S, 3P, 3D. Okey, lepas tu 4S, 4P, 4D, 4F. Panjang ni kat sini ya. So 5S. Okey. Sebelum 5S kita masuk dekat 4P dulu. Okey. Sebelum 4P masuk 3D. Ikut akhbar lah. Kan? Macam ni. Lepas tu sebelum masuk 3D masuk 4S. Sebelum tu masuk 3P. Penuh lah ni. Ya. Inilah. Ini kalau dikendaki 3P. Lepas tu 3S. 2P. 2S. 1S. Yang ni adalah electronic configuration lah. Yang ni adalah elektronik susunan elektron dalam F lah. Kalau diminta electronic configuration, inilah. Ini adalah electronic configuration. Tapi kalau dia minta valence electronic configuration, you just ambil valence elektron dia punya kedudukan orbital untuk valence elektron sahajalah ya. Macam tu. Bolehkah? Faham ke? Okey ke? Okey, madam. Ya, masuk. Boleh ha? Boleh. Madam. Boleh, madam. Okey, kita move kepada soalan number 4. Ya. Ada lagi ke soalan? Tak
Dah kan? Habis kan? Nombor 3 kan? Okay. So number 4, cuba tengok bentuk soalan ni pun lebih kurang sama je. Ya. Okay. Cuba tengok soalan number 4 tu. Mungkin dia lain sikit lah bentuk dia. Tapi lebih kurang sama je. Okay. Cuba tengok. Okay, sekarang kamu diberikan ion P ni. Ya. Ion P, dia punya proton number. Okay, kalau kita tengok P ni proton number dia ada 9. Okay. Proton number Q. Okay. Proton number P ada 9. Maksudnya dia ada 9 elektron jugalah. Dia ada proton, dia ada 9. Atom dia, atom. Ya, atom P ni proton ada 9. Maksudnya elektron dia pun ada 9 juga. Ya. Okey. Jadi kalaulah kita dikendaki memberikan electronic configuration untuk P, okey, kita boleh tuliskan dia sebagai 1s2. Okey, saya tulis dalam bentuk SPDF notation. SPDF notation ya. Okey, SPDF notation kita tulis macam ni lah ya. 1s2, 2s2, 2p6. Sorry, bukan 2p6. Okey, 2p5. 2p5. Ini adalah susunan elektron, susunan ataupun electronic configuration. Electronic configuration lah. Ataupun dalam bahasa Melayu we call it as susunan. Susunan elektron boleh kita buat dalam bentuk SPDF notation. Satu lagi dalam bentuk orbital diagram. Sambil tu kita akan belajarlah chapter 5 sikit ya. So untuk dalam bentuk orbital diagram, kita boleh tuliskan P tu sebagai 1s. Ada 2 elektron dekat 1s. Ni 2 kan? Okey. Dekat 2s ada 2 juga. Macam tu. Dekat 2p ada 5. Dekat 2p ada 5. Ikut Han kena tulis dulu singly. Okey, penuhkan singly. Lepas tu baru pairing. 4 elektron. 5 elektron lah. Ini kita tuliskan dalam bentuk orbital diagram. Ini kita tuliskan dalam bentuk SPDF notation. SPDF notation ni adalah ringkasan terhadap orbital diagram. Ya. Okay, this is the electronic configuration untuk P lah. Ya, untuk P. Jadi, sekarang P dalam bentuk ion. Dia nak soalan tu write the electronic configuration of ion. Write the electronic configuration of ion. Okay, maksudnya sekarang kalau kita tengok ini dalam bentuk atom. Tapi P ni anion. Maksudnya satu elektron ditambah lagi ke dalam orbital yang terluar bagi P lah. Ya. Orbital yang terluar bagi P adalah dia tambah dalam 2P. Maksudnya sekarang untuk electronic configuration untuk P minus, kita akan dapat 1s2, 2s2, 2p6. Daripada 5 tukar jadi 6. Or if you want to write dalam bentuk orbital diagram, tapi ini diminta dalam bentuk electronic configuration sahaja, dia tak kisahlah sama ada you can give in SPDF notation or in orbital diagram lah ya. Okay, 1s ada 2, 2s ada 2 elektron. Okay, 2p ada 6. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lah.
This is the electronic configuration untuk P. Bolehkah? Boleh ha? Boleh. Boleh. Madam. Okay. So seterusnya, kamu nak salin ke? Boleh salin sekarang. Okay, I give you time. Tidakkah? Dah ya? Kita tengok untuk Q pula. Okay. Sekarang kita tengok untuk Q. Okay, Q ni ada 12 proton. Maksudnya Q ada 12 elektron lah. Ya. Q ada 12 elektron. Alright. Jadi sekarang kalau kita tengok Q ada 12 proton. Ya. Maksudnya dia juga ada 12 elektron. Maksudnya dekat 1s ada 2. 2s ada 2. Dah jadi 4 dah. Ya. Okey. Dekat 2p. Okey. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Okay, now total ada 10. Okay, so dia ada 12, baru 10 kita letak. Ini untuk atom. Untuk atom tau, untuk atom Q. It's not yet Q+. Soalan dia nak minta kamu berikan electronic configuration untuk Q+. But now, I write down electronic configuration for atom Q first. Ya, atom Q dulu lah. So, ada 10 elektron. So lepas masuk dekat 2p, kita masuk dekat 3s. So 12 lah sekarang. Kan? Okay, kalau dia minta kamu memberikan electronic configuration untuk Q+, maksudnya buang satu elektron. Buang satu elektron. Sebab dia jadi charge positif. Charge positif menunjukkan bahawa elemen tersebut hilang satu elektron. Jadi maksudnya sekarang dekat 1s masih ada. Kita buang dekat hujung sekali. Okey. Yang last kita masukkan elektron. Yang itulah yang kita buang dulu. Ya. Yang last elektron masuk. Apa orang panggil tu? Last masuk. Paling awal keluar. Macam itulah. Ya. Okey. 2s. Okay. 2p. Okay. Lepas tu 3s. Tinggal satu. Ini adalah electronic configuration untuk Q+. Q+ lah. Ya. Okay. Kalau kita tengok di sini. Saya buat dalam bentuk susunan elektron ni saya buat dalam bentuk orbital diagram. Maksudnya dia ada tapak lah. Ada tapak di sini. Ataupun sebenarnya boleh juga kotak. Boleh juga kita letak dalam kotak. Macam tu pun boleh. Ya. Sebab saya malah nak draw kotak. So saya buat tapak je. Itu dinamakan sebagai electronic configuration dalam bentuk orbital diagram. Ni pun boleh dalam bentuk gini. Either kotak ataupun tapak. Satu lagi cara ialah melalui cara SPDF notation. Cara macam mana nak tuliskan dalam bentuk SPDF notation? Ada 2 elektron ni, kita letak 2. 2s ada 2 elektron, letak 2s2. 2p ada berapa elektron? 6. 2p 6. 3s ada berapa elektron? Ada 1. 3s1 lah. Macam gitu. Boleh ha? Okay.
Jadi sekarang kalau kita tengok okey, dia tanyakan di sini, ini adalah electronic configuration untuk Q. Specify the group, period and block for Q. Tengok dekat sini lah. Di manakah kedudukan, di manakah group dia? Okey, kalau kita tengok Q ni, di manakah dia punya period? Period dia adalah period 3. Okey. Group dia kat mana? Group dia adalah group 2 sebab dia ada 2 valence electron. Di manakah dia punya block? Block dia adalah block P. Macam itulah ya. Okey, untuk P tadi saya lupa nak beritahu dia punya electronic configuration 1s2, 2s2, 2p5. Okey. Jadi P ni dia punya group 17. Okey. Period 2 block P. Ni untuk P lah ya, untuk P. Ni untuk Q. Ni jawapan untuk Q lah ya. Boleh salin dulu untuk Q. Madam, Ya. untuk yang Q tu kan, yang blok dia tu bukan S Q. Lah, betul. Sorry saya silap. Pandai kamu memang cekap lah dah ni ya. Sorry saya tersilap tengok. Betul. Q ni blok dia adalah blok S. Sorry ya. Blok S ya. Betul blok S. Pandai. Okey, salin ya. Dah beritahu tak? Esok saya buat kelas ya. Esok cuti kan sepatutnya. Okay dah. Apa dia? You all ada appointment ke apa ke? Boleh ya? Saya buat kelas esok pukul pagi lah. Pukul 9.30. 9.30 sampai 10.30 gitu. Ya? Nanti saya beritahu kat grup lah. Kalau tak boleh, kamu PM lah ya. Okey, dah ke untuk Q? Alright, now kita pergi kepada R. Pergi kepada R lah ya. Saya harap kamu faham lah, tahu. Saya ajar satu-satu ni, tapi tak tahulah kalau saya ajar satu-satu, bagi saya satu-satu, tapi bagi kamu mungkin complicated, kamu beritahu saya balik ya, kalau tak faham. Okay, now look at R, ya, R sekarang. R ada 20 proton, maksudnya dia ada 20 elektron lah. Jadi kita buat dulu dia punya electronic configuration. Okay, so kita letakkan kod akhbar, mula-mula letakkan elektron dekat 1s. Lepas tu letak elektron dekat 2s. Okay. 2p ada 6. Tak semestinya kamu buat dalam bentuk orbital diagram. Boleh juga buat dalam bentuk SPDF notation. Ini 10 dah. Ya. Lepas masuk 2p, masuk elektron dekat 3s. Okey. Lepas 3s, 3p. Okey, ni 12.
Okey, lepas tu 4s. Inilah ya. So 20 elektron lah sekarang. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20 ya. 20 elektron lah sekarang kita ada. Okey, jadi sekarang kalau dia minta kamu memberikan R2+, maksudnya buang 2 elektron daripada R. Kita akan buang di mana? Dekat 4s ni. So kita ada okay, 1s2, 2s2, 2p, 2p6, okay, 3s2, 3p6. Buruk lah tulisan saya ni. Kita dah buang elektron dekat 4s lah ya. Okay, jadi sekarang this is the electronic configuration untuk ion. Dia minta untuk ion lah ya. Okay, jadi specify the group, period and block for atom R. So atom R sekarang R dia punya group dia apa? Group adalah group 2. Sebab ini elektron dalam 3p. Ni elektron dalam 3p. Ada 2 je valence elektron, jadi dia group 2. Okey. Lepas tu period apa sekarang? Period 4. Period 4 lah sebab elektron valence dia letak pada 4s. Ya. Okey, apakah block? Block S. Boleh Okey, boleh salin. Madam, Ya. boleh ulang tak macam mana kita nak tahu group dia tu? Macam mana nak tahu group? Okey, ni kita ambil group dia, ambil elektron dekat sini. Kenapa tak ambil elektron dekat sini? Sebab ini elektron di bahagian dalam dah. Dia bukan valence elektron ni. Elektron yang kat sini. Dekat 3p ni, semua elektron ni dia berada elektron di bahagian dalam dah. Yang ini, ni pada 1s. Ni pada 1s lah. Elektron kat sini. Ni pada 2p dengan ni elektron dekat sini. Ni elektron dekat 2s dengan 2p. Ni. Elektron yang ni adalah pada elektron yang ini pada 2s dengan 2p. Okey. Seterusnya pada 3s. 3s. Okey. Besar sangat. Apa ni? Okey. Sini. Elektron dekat sini. Yang ni. Yang ni pada 3s dengan 3p lah. 3s dengan 3p saya nak buat bentuk macam mana? Saya buat macam ni lah. Saya buat 4 segi. Ni 3s, 3p. Ni. Ni 3s dengan 3p. 3s, 3p. Okey. Valence elektron dia adalah dekat luar sekali. Iaitu dalam bentuk apa?
ada dua valence elektron tu. Nak buat bentuk apa lagi ya? 4 segi. Titik. Ini lagi dalam bentuk star. Ni. Ni elektron yang dekat luar tu. Ada 2 je valence elektron. Jadi 2 je valence elektron maksudnya dia group 2. Tengok dekat yang luar yang paling besar. Macam mana kita nak tengok? Tengok yang paling besar ni. Tengok yang paling besar. Yang ni 3. Yang ni 4. Gitu. Kecuali untuk D tak boleh nak kata. Dia untuk blok D dia memang 4S dengan 3D. Bolehkah? Okey, salin. Boleh. Okey, salin ya. Medium. Ya. Kan R tu dia dah jadi kan R proton number asal dia kan 20 kan. Ya. Lepas tu kan kita buang 2 kan. Jadi 18 tinggal kan. 18 ya. Blok dia jadi P kan. Tak. Blok nak tahu group period dengan blok ni tengok dekat atom. Bukan tengok dekat ion. Good question. Memang selalu sudah pun macam tu. Sekarang nak tengok group period dengan blok tak boleh tengok dekat sini. Tak boleh tengok dekat sini. Tak boleh tengok dekat ion. Kena tengok dekat electronic configuration untuk atom. Boleh tak? Jangan tengok period, blok dengan group itu dekat ion. Tengok dekat atom. Macam sama juga untuk ni P tadi. P tadi tu. Nampak tak P? Ni adalah electronic configuration untuk P. Nampak tak tadi? P ni ada 9 elektron kan? Jadi dia berada pada period 2, group 17 dengan blok dia blok P. Tapi ini adalah electronic configuration untuk atom. Electronic configuration untuk ion tambah 1 elektron lah dekat sini. So kita ada 1s2, 2s2, 2p6. Ini adalah electronic configuration untuk ion. Tahu? Nak tahu period, group dengan blok, tengok pada atom. Bukan tengok pada ion. Boleh ke? Ni biasa common mistake student lah ni. Boleh Alright. Mari kita lihat untuk soalan yang terakhir. Saya padam. Okay. Tengok ya. Okay, sekarang kita tengok T. Electronic configuration untuk T atom. Atom tau, bukan ion ya. Untuk T atom. T atom. Atom T ni ada sebanyak 16 proton, ada 16 elektron. Okay. T ada sebanyak 16, bukan T2 minus, ada 16 proton tau, bukan. Proton number untuk T. Ni proton number untuk T. Proton number untuk T atom. Proton number untuk T atom adalah 16. Maka dia ada sebanyak, proton dia ada 16. Elektron dia ada 16 juga untuk atom T. Untuk atom T lah. Jadi sekarang kalau kita nak memberikan susunan elektron untuk atom T, kita akan susun 1s2, 2s2, 2p6. Yang ni dah kita ada 10 dah. 3s2,
Okey. 12. Ya. Okey, kita perlukan 4 lagi. Maksudnya dekat 3p ada 4 lagi elektron. Jadi ini adalah electronic configuration untuk atom T. So from here, kita boleh tahu apakah period, group and block untuk T. Nampak tak ni? Ni yang paling besar dia punya kedudukan elektron dia. Maksudnya di sinilah terletaknya valence elektron dia lah. Valence elektron itulah yang menentukan period, block dan group. Okey, jadi sekarang period dia cuba tengok terletak pada 3n sama dengan 3. Maksudnya dia berada pada period 3. Okey. Dia berada pada block P sebab elektron diisi pada orbital P. Okey, berapakah group dia? Apakah grupnya? Grupnya adalah 2 plus 4, 16. Ini adalah group, period and block for element T. Okey. Jadi sekarang electronic configuration untuk T2 minus. Untuk T2 minus, electronic configuration dia tambahkan 2 elektron kepada T. Tambahkan dekat orbital P, dekat tenaga yang paling besar lah, maksudnya dekat orbital yang paling last kita masukkan elektron tu. Ya. Jadi electronic configuration dia akan jadi, jadi T2 minus tambah 2 elektron. Sebab dia charge negatif. Jadi electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 kan? So tambah 2 elektron lagi jadi 6. Jadi this is the electronic configuration untuk ion T2 minus. Bolehkah? Boleh salin? Okey dah. Best. Okey ya. Best ya. Jawapan dah. Okey. Cuba tengok soalan number 5. Tengok sikit lagi soalan number 5, lepas tu dah kita berhenti ya. How the element A sampai E ni kita arrange? Kita arrange according to increasing proton number. Ini soalan senang je, soalan number 5 ni, tak susah sangat. Macam mana kita susun elemen itu? Kita susun according to increasing proton number. Sini proton number berapa ni? Ni 1 hidrogen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Proton number dia 10. 11, 12. Macam itulah ya. Why element B and E in the same group? Kenapa mereka berada pada vertikal yang sama? Okey, sebab mereka ni mempunyai both element B and E have the same number. Same number, bilangan elektron valence yang sama. Maksudnya kalau kita tengok valence elektron E ada 2. Valence elektron B pun ada 2. Macam mana kita tahu? Sebab kita tahu bahawa B ni apakah electronic configuration dia? B dia ada 1, 2, 3, 4. Jadi electronic configuration dia 1s2, 2s2. Okey. Kalau E pula, E electronic configuration dia 1s2, 2s2,
2p6, 3s2. Jadi tengok macam mana saya boleh letak macam ni. Suka-suka hati je madam kan? Tak, saya tak suka-suka hati. Sebab saya tahu bahawa ini dia punya valence elektron dia. Kalau saya tengok di sini, dia berada pada period 3, group 2. Dia ada 12 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dia ada 12 elektron. Maka electronic configuration dia 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Maksudnya sekarang this is the valence electron. Electron valence untuk B. Ini adalah valence electron untuk E. Mereka mempunyai number, bilangan elektron valence yang sama lah. Ya. Okey, seterusnya. Both element B and C. Sorry. Why element B and C in the same period? B dengan C same period. Sebab kalau kita tengok quantum number untuk B dengan C tu sama. Kedudukan valence elektron dia berada pada quantum number yang sama. Okey, B ini dia punya electronic configuration. Okey, C dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi C electronic configuration 1s2, 2s2, 2p, dia group 13, 14 kan. Jadi dia ada dua valence elektron. Jadi nampak dah ni, valence elektron dia berada pada principal quantum number yang sama, 2. Kat sini pun 2 juga. Ya, B pun ada 2 juga principal quantum number dia untuk kedudukan valence elektron. Ya. Okey, seterusnya elemen metal. Yang ni kita ulang kaji balik ya masa SPM. Elemen metal adalah terdiri daripada elemen yang duduk di sebelah sini lah. Elemen metal duduk di bahagian sini lah. Yang mana metal A, B dan E. Di sini dia ikut tangga gitu kan. Ni adalah non-metal lah. Yang ni ada metalloid. Ya. Ada metalloid lah. Ya. Yang ni metal lah. Kebanyakannya metal lah di sini. Ya. Tapi ada juga yang bukan lah. Ya. Alright. So metal adalah ABE. Okay. Which element with valence electronic configuration NS2, NP2. Maksudnya dia ada 4 valence elektron. Maksudnya dia berada pada group 14 lah. Group 14. Bukan group 4 tau. Bukan group 4. Group 4 dekat sini. Ni group 3. Ni group 4. Kalau group 4, apakah electronic configuration kat sini? 4s2, 3d2. Yang ni tau. Dekat sini ni dia mesti melibatkan 3D. Dekat sini dia mesti melibatkan kalau di sini period 2, 2s2, 2p2. Macam tu lah 2p2. Dia punya quantum number sama. Kalau untuk melibatkan transition, S dia dengan D quantum number tak sama. Okay ya. So sekarang kalau kita tengok yang valence electronic configuration NS2, NP2 adalah group 14. That is C lah. C lah elemen tu. Ya. Okay. Bolehkah? Ada apa-apa nak tanya? Saya stop dulu recording.